InsyaAllah sambung bacaan kitab kita Qanun Jenayah Syar'iyah. Kita masih lagi dalam bab yang membicarakan berkenaan dengan perzinahan perempuan yang hamil ataupun nifas. Sambungan muka surat 34. Perkara yang ke-20. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi umurihi darain amin. Masalah perzinahan perempuan yang hamil ataupun nifas. Perempuan-perempuan yang sedang hamil atau nifas yang melakukan perzinahan, apabila sabit kesalahannya, wajib juga dikenakan hukuman hudud, direjam atau disebat, sama ada hamilnya disebabkan persetubuhan dengan suaminya sendiri atau persetubuhan dengan pasangannya yang dituduh melakukan perzinahan itu, ataupun persetubuhan dengan orang lain. Baik. Namun begitu, 20 ceraian 2 disebutkan ialah hukuman hudud yang dikenakan ke atas perempuan yang sedang hamil atau nifas tadi tidak boleh dilaksanakan semasa perempuan itu sedang dalam hamil ataupun nifas. Maksudnya apa tadi? Hukum tetap jatuh hukum pada dia, iaitu hukum rejam kalau dah berkahwin, hukum sebat kalau dia belum berkahwin. Cuma pelaksanaan itu ditangguh dahulu. Sabit hukum tadi ni nak jatuh hukum waktu laksana waktu tu tak dilaksanakan waktu tu. Baik, ditangguh dahulu, iaitu hukuman itu hendaklah ditangguh dan diundurkan sehingga perempuan itu melahirkan anaknya atau setelah kering darah nifasnya. Penangguhan hukuman hudud ke atas perempuan yang sedang hamil atau nifas yang melakukan perzinahan adalah berdalilkan hadis-hadis berikut. Baik. Maksudnya apa? Islam meletakkan satu garis panduan terhadap orang yang bersalah jika sabit kesalahan tersebut bukan terus dilaksanakan hukuman, tetapi ialah melihat pada keadaan orang yang bersalah tadi ni. Kalau perempuan yang bersalah tadi ni ialah orang yang sedang dalam keadaan sakit. Maksud dia sakit macam mana tadi ni? Oh, sakit dengan baru lepas beranak, maka tangguh dulu. Tak boleh jatuh hukum lagi. Kalau dia dalam keadaan tengah mengandung pun tak boleh. Kenapa? Ketika saat dia tengah mengandung, kalau kita dupi rejam juga ataupun sebab juga menyebabkan ganggu pada janin yang telah dia mengandung. Bila dia mengaku 3 kali berturut-turut atas pengakuan dia tanpa paksaan, maka sabit hukum tak dalam Islam? Ya, sabit hukum. Sayyidina Ali pun mai jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, lelaki ini telah mengaku begini-begini. Dia ulang kepadaku sebanyak 3 kali atas pengakuan dia tadi ni. Dan dia minta untuk Rasulullah jatuhkan hukum terhadapnya. Nabi jatuh hukum tak? Ya, Nabi jatuh hukum. Oleh kerana dalam keadaan dia uzur teruk tadi jatuh hukum tak? Oleh kerana dia ni tak menikah lagi. Maka sabit kesalahan jatuh hukum. Hukum dia apa? Sebat 100 kali sebat. Maka oleh kerana dia uzur sangat tadi ni, sebat itu ialah sebagai hukuman terhadap orang yang bersalah. Bersalah, sabit kesalahan pasal dia berzina, dia tidak berkahwin. Maka Nabi perintahkan para sahabat, tolong pergi cari ranting-ranting kayu. Ambil ranting-ranting kayu, kira bagi cukup 100, pergi rembas sedah kat belakang dah. Sekali yang rembas, pasal apa? Sekali yang rembas, 100 kali ranting kayu yang ada, pasal dalam keadaan dia uzur. Teruk sangat dah sakit ni. Kalau rembas, kalau 10 kali, 100 kali duk rembas, sekali kira sampai 100 kali, takut mati dengan sebab tu. Sedangkan hukuman sebat tadi bukan untuk mematikan. Tapi kalaulah orang tua atas saat ni, hadu sakit teruk tadi ni, dia ni pernah berkahwin, tiba-tiba dia berzina, hukum dia apa? Rejam sampai mati. Maka waktu tu ambil dia hang uzuk macam mana sekalipun, mai tadi pekat rejam bagi mati. Pasal apa? Matlamat hukuman itu adalah mati. Kena faham itu. Itu beza dah. Baik, apa dia? Wada'at fa idza wada'at fa'tini. Apabila dia telah melahirkan anaknya, maka bawalah dia kembali kepadaku. Baik.
Dalam hadis ini, pengajaran pertama kita ambil apa dia? Saat ketika orang tu dah mengaku berzina, dia telah mengaku berkesalahan, Nabi pesan kepada ahli waris dia. Apa dia? Jangan duk cela, caci maki dia. Maksudnya, jangan duk inayah kat dia. Baik, persoalan. Ustaz, dia buat salah Ustaz. Kenapa tak boleh nak kata, tak boleh nak dera dia, tak marah dia? Pasal apa? Pasal dia berani mengaku di hadapan Nabi untuk dijatuhkan hukum Islam. Ni sebab dah. Sebab maksud dia apa tadi ni? Kalau orang berani mengaku untuk sabit kesalahan tanpa ada paksaan, tanpa ada saksi, tiba-tiba dia berani mengaku. Maksud dia apa? Dia telah betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Maka sebab tu Nabi pesan kepada waris dia tadi ni, jangan kamu mencela, mencaci maki dia, jangan kamu menghina dia ataupun seksa dia, dan biar dia balik, jaga dia elok sampai dah lah dia beranak, barulah bawa mai. Maksudnya apa? Dalam Islam, apabila perempuan tadi dia mengaku hak kali pertama, Nabi suruh balik. Pasal apa? Tunggu sampai lepas beranak. Katalah dia mengandung tadi dah 4 bulan, tunggu lama mana? Tunggu lagi 5 bulan sampai beranak. Lepas 5 bulan, mai, ya Rasulullah, aku telah berzina, bawa anak ni. Nabi suruh balik, 2 tahun pula, baru mai pula. Agak-agak dalam tempoh tu, kalau orang yang tak kuat iman, bukan dia betul-betul untuk bertaubat kepada Allah, agak-agak lepas datang dia ingat dia. Dia tahu, Nabi pun lupa kot, 2 tahun bila. Lak tak mai. Pasal apa tak mai? Dia pun lupa, dia tahu dulu ni pasal kes duk mengandung orang nampak. Lah ni dah beranak dah, anak pun dah besar, siapa pun dah lupa bila, 2 tahun dah. Pakai tak main lah. Tapi yang kata perempuan ni tadi ni, dia datang jumpa Nabi pasal dia nak jatuh hukum. Dia minta Nabi jatuh hukum. Asabatu haddan, jatuhkan hukum kataku, kerana dia betul-betul bertaubat tanpa ada paksaan. Dia main juga. Bila dia datang juga, barulah baginda Nabi SAW minta para sahabat untuk diselimutkan ataupun ditutupkan tubuhnya. Maksudnya pakai satu pakaian, untuk pakaian jadi pakai tu pakai, dan dalam riwayat disebutkan ialah Nabi perintahkan dia untuk ditanam. Wanita mengaku tadi ni, lepas anak tu pun dah besar, ada wali dia untuk jaga, tanam. Tanam kat mana? Tanam paras dada. Tanam sampai paras dada. Waktu itulah Nabi perintahkan untuk para sahabat semua untuk merejam. Ambil batu rejam. Orang yang pertama sekali yang merejam wanita tersebut ialah datangnya siapa dia? Khalid ibn Walid. Siapa dia Khalid bin Walid tuan-tuan? Khalid bin Walid yang digelar sebagai Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, panglima perang. Apa Khalid buat? Khalid orang yang pertama, kalau pedang yang dia pegang, kalau panah yang dia pegang, ni yang kata hebat Khalid. Khalid ni ketika dia naik kuda dalam keadaan pacu dengan laju, dia pegang panah, kalau dia panah tepat kena pada sasaran. Dalam riwayat hebatnya Khalid, kalau dia pegang panah, tengah duk bawa pergi perang, bawa berapa jumlah anak panah, kalau dia bawa 100, 99% tepat pada sasaran. Dalam riwayat yang kata apa? Dia bawa 100 tu semua kena pada sasaran, tak pernah miss satu pun. Tu ketika tengah mengununggang kuda dengan laju sambil duk perang, ambil anak panah tepat kena pada sasaran. Tiba-tiba tak tunggang kuda, ambil batu, duduk sini, kawan duduk satu, balin, kena tak kena. Allahu Akbar. Ini yang kata Khalid bin Walid. Orang yang pertama balik ialah Khalid bin Walid. Apa Khalid bin Walid buat? Dia pegang batu, baling. Ketika saat dia baling, tepat kena bahagian kepala, sehingga percik darah daripada wanita tersebut kena muka dia. Dalam riwayat Imam Muslim sebutkan apa? Kena muka dia. Ketika baling-baling kena muka dia, terpercik kena muka dia, dia mencaci wanita tersebut. Dia kata, celaka hang ni duk berzina, mai mengaku di hadapan Nabi, dia kata. Bila Khalid ibn Walid kata begitu kepada wanita tersebut sambil kena meracik kat muka dia tadi ni, Nabi SAW menegur Khalid ibn Walid. Mahlan ya Khalid, kata Nabi. Mahlan ya Khalid. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata, wahai Khalid, sabar, jangan duk kata kat dia, jangan duk caci maki dia.
Ni berdasarkan hadis ni. Apa dia? Laqad tabat taubatan. Sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya. Wanita tadi ni. Saat dia dah mengaku di hadapan Nabi, dah bagi tempoh selama 2 tahun lebih, dia pun tetap mai mengaku, tunjuk bukti depan Nabi untuk jatuh hukum juga. Nabi perintahkan untuk rajam dia. Bila rajam, tiba-tiba ada sahabat caci maki dia. Nabi kata, jangan duk caci maki dia, Khalid, kerana dia lau tabat taubatan, kalaulah sesungguhnya taubatnya ini diterima di sisi Allah, lau qusimat baina sab'ina min ahlil jannah. Ni taubat wanita yang berzina tadi ni, oleh kerana dalam tempoh 2 tahun setengah tadi ni tak ada siapa pun nasihat dia, tak ada siapa pun mai jumpa dia bagi tahu kerana mai jumpa Nabi pasal hari tu anda mengaku kata berzina. Tak ada siapa pun suruh, dia sendiri yang mai. Sesungguhnya Allah telah menerima, dan taubatnya itu jika dibahagikan, lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah, kalau dibahagikan taubatnya itu kepada 70 orang penduduk Madinah, kata baginda Nabi, lawasi'athum, maka cukup untuk dibahagikan kepada 70 orang penduduk Madinah. Maksudnya apa? Taubat dia Allah terima, dan taubatnya itu lebih tinggi daripada taubat 70 orang penduduk Madinah. Allahu Akbar. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, nak disebutkan apa? Orang yang bersungguh-sungguh nak minta Allah jatuh hukum terhadapnya berdasarkan hukum Allah, itu lebih baik. Kenapa? Sebab dia berani mengaku dan menerima hukuman daripada Allah. Kenapa begitu? Pasal dia takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala. الحمد لله وكفى على نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قال الله تعالى في محكم تنزيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Yang dimati Tuan Imam yang dikasihi, Tuan Pengurusi Masjid, Jawatankuasa Masjid, serta hadirin muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita sentiasa berrahmat dan juga inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan samanya, bersama-sama kita merafakkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas izin dan limpah kunanya, Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi ruang dan juga izin kepada kita untuk kita hadir ke masjid pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan masa yang kita luangkan ini, Allah mengirakan sebagai amal kebajikan untuk kita mendapat ganjaran di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Hadirin muslimin dan muslimat Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah sambung bacaan kitab kita Qanun Jenayah Syar'iyyah. Kita masih lagi dalam bab yang membicarakan berkenaan dengan perzinahan perempuan yang hamil ataupun nifas. Sambungan muka surat 34, perkara yang ke-20. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi umurihi darain amin. Masalah perzinahan perempuan yang hamil ataupun nifas. Perempuan-perempuan yang sedang hamil atau nifas yang melakukan perzinahan, apabila sabit kesalahannya, wajib juga dikenakan hukuman hudud, direjam atau disebat
sama ada hamilnya disebabkan persetubuhan dengan suaminya sendiri atau persetubuhan dengan pasangannya yang dituduh melakukan perzinahan itu ataupun persetubuhan dengan orang lain. Baik. Pada pagi ini kita akan bahaskan berkenaan dengan hukum ataupun hukuman yang dikenakan terhadap perempuan yang sedang hamil. Perkara 20 dalam ceraian 1 ini disebutkan apabila berlakunya ataupun sabit kesalahan perempuan yang sedang hamil ataupun dalam nifas, maksudnya baru lepas beranak. Dia tengah mengandung ataupun lepas beranak, tiba-tiba dalam tempoh nifas tersebut sabit kesalahan kata dia berzina. Apabila sabit kesalahan kata berzina, hukum terhadapnya iaitu hukuman hudud terhadapnya kena jatuh tak? Kena hukum tak? Ya, kena hukum. Maksudnya jatuh hukum sabit kesalahan dengan sebab syarat-syarat tadi sempurna, iaitu berkenaan dengan dakwaan itu telah sabit, maka dijatuhkan hukuman, iaitu kalau kata dia belum berkahwin, hukuman dia rejam sebat sebanyak 100 kali sebat dan dibuang negeri. Jika dia telah berkahwin, maka direjam sampai mati. Hukumannya tetap yang sama. Sama ada dia tadi ni, sama ada berkahwin ke tidak, hukum tetap sama. Bila saat, walaupun dia tengah mengandung, walaupun dia telah melahirkan anak. Baik. Maka ini yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab, antaranya kitab Al-Fiqhu ala Madhahibul Arba'ah. Kitab fiqh 4 mazhab yang mengatakan hal demikian berkenaan dengan dijatuhkan hukum kepada perempuan yang telah berzina sabit kesalahannya walaupun dia tengah mengandung ataupun baru saja melahirkan anak, iaitu dalam tempoh pandang. Baik. Namun begitu, 20 ceraian 2 disebutkan ialah hukuman hudud yang dikenakan ke atas perempuan yang sedang hamil atau nifas tadi tidak boleh dilaksanakan semasa perempuan itu sedang dalam hamil ataupun nifas. Maksudnya apa tadi? Hukum tetap jatuh hukum pada dia, iaitu hukum rejam kalau dah berkahwin, hukum sebab kalau dia belum berkahwin. Cuma pelaksanaan itu ditangguh dahulu. Sabit hukum tadi ni nak jatuh hukum waktu laksana waktu tu tak dilaksanakan waktu tu. Baik, ditangguh dahulu, iaitu hukuman itu hendaklah ditangguh dan diundurkan sehingga perempuan itu melahirkan anaknya atau setelah kering darah nifasnya. Penangguhan hukuman hudud ke atas perempuan yang sedang hamil atau nifas yang melakukan perzinahan adalah berdalilkan hadis-hadis berikut. Baik. Maksudnya apa? Islam meletakkan satu garis panduan terhadap orang yang bersalah jika sabit kesalahan tersebut bukan terus dilaksanakan hukuman, tetapi ialah melihat pada keadaan orang yang bersalah tadi ni. Kalau perempuan yang bersalah tadi ni ialah orang yang sedang dalam keadaan sakit. Sakit. Maksud dia sakit macam mana tadi ni? Oh, sakit dengan baru lepas beranak, maka tangguh dulu. Tak boleh jatuh hukum lagi. Kalau dia dalam keadaan tengah mengandung pun tak boleh. Kenapa? Ketika saat dia tengah mengandung, kalau kita dupi rejam juga ataupun sebab juga menyebabkan ganggu pada janin yang telah dia mengandung. Bukan setakat itu, kita tengok contoh sebelum ni kita pernah sebutkan berkenaan dengan seorang lelaki. Seorang lelaki pada zaman Nabi SAW, dia telah berzina. Dia berzina dengan siapa? Berzina seorang lelaki ni, yang lelaki tu dia tua. Tua ni dalam keadaan macam mana kita sebut sebelum ni? Tua dalam keadaan yang tak mampu nak berjalan. Tua sungguh. Bila tua sungguh dalam keadaan duduk dalam rumah apa semua, nak keluar berjalan mana pun payah, sampai dia ni nak makan dia tu pun orang main hantar. Bila orang main hantar makanan kat dia bagi makan apa semua, satu kes jadi dia apa? Ni ada hak jiran tetangga ni minta dia punya pembantu rumah dia pergi hantar makanan. Hamba dia pergi hantar makanan, pergi. Bila pergi hantar makanan bagi, orang tua haknya sakit teruk ni, ada keadaan uzuk teruk ni. Tengok-tengok dia naik syekh. Orang tua hak teruk ni, hak lelaki ni, oleh kerana dia masuk tadi ni, orang yang hantar makanan perempuan tu tengok-tengok, oh dia naik syekh. Sebab macam mana? Dia pergi, dia ajak haknya perempuan yang hantar makanan tadi ni, dia rogoh perempuan tu berzina.
Bila habis dia berzina dengan perempuan tersebut, perempuan tu keluar apa semua ni, kawan-kawan dia buka mai ziarah. Waktu ketika kawan dia mai ziarah, dia beritahu, ya Allah, celakalah aku, habislah aku. Kenapa? Orang tanya apa-apa. Dia pun terasa, tadi ni begini, perempuan tu masuk, mai hantar makanan, lepas tu aku berzina dengan perempuan tu. Tolong bagi pi tanya Rasulullah, adakah aku ni dikenakan hukuman hukuman Islam terhadap kes ni? Sahabat-sahabat dia pun pergi tanya. Bila pergi tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ni ada seorang kami begini-begini, dia telah berzina dengan seorang perempuan begini-begini. Bila tanya Nabi SAW gitu, Nabi kata, bawa dia mai ke sini. Bawa lelaki tersebut mai ke sini. Bila ditanya begitu, bila disuruh Nabi SAW begitu untuk bawa lelaki tu mai sini, maksud dia apa? Suruh buat pengakuan di hadapan Nabi untuk sabit kesalahan. Dia mengaku dah tadi, mengaku dah. Tapi nak minta wakil. Pasal wakil tu minta, pasal tanya dulu hukum. Nabi kata, panggil buat main sini. Apa jawab para sahabat? Para sahabat lain kata apa? Ya Rasulullah, kami tak boleh nak bawa dia main ke sini. Pasal keadaan dia yang terlalu uzur. Dan kalaulah kami bawa dia datang ke sini, silap-silap berterabung habis tulang belulang dia kot jalan. Nak sebut kata uzur sungguh. Nak sebut kata uzur sungguh sampai nak bawa mai tu pun payah. Dalam hadis sebut begitu. Tuan-tuan bayang tengok agak-agak masuk dia macam mana. Teruk sangatlah nak bawa mai pun tak boleh. Luruh kot jalan. Tapi hak luruh kot jalan tu pun tengok-tengok bila dia mesej, jadi kot lain, jadi kuat. Ni kata nafsu ni yang kata syaitan tadi ni. Kan? Allahu Akbar, dah tua uzur sangat tu pun tiba-tiba main tak jadi, dia kira jadi kuat. Semangat tu jadi lain. Tuan-tuan, bila sebut ni tuan-tuan, saya teringat waktu ketika saya pernah ceramah dulu tuan-tuan di sama, saya pergi menjara waktu ceramah tuan-tuan, takdir Allah saya ceramah Maulid Rasul. Ni tuan-tuan nak sambut Maulid Rasul. Tuan-tuan, ceramah Maulid Rasul waktu tu bila saya ceramah, tengah-tengah saya ceramah tu, sebelum saya nak ceramah tiba-tiba ada pengarah Ustaz, saya datang tu hadut depan Ustaz tu, dia tu esok dibebaskan. Pak Long ni hadut depan saya ni, betul-betul depan meja saya ni. Esok dia dibebaskan. Dia kata alhamdulillah, sebab tu saya tengok baju dia lain pada orang. Orang lain ada baju merah, ada baju putih, dia baju oren. Lepas tu ada belang 3 line pula terbau. 3 line. Kan? Baik, saya kata, oh alhamdulillah. Tapi Pak Long tak, Ustaz tahu tak tu. Hak Pak Long depan Ustaz tu, dia bukan nampak tu yang kami tak depan Ustaz. Oh, tak nampak macam mana? Rabun dekat. Rabun dekat. Tuan-tuan bayang tengok duduk depan saya ni, saya duduk ceramah duduk. Orang gelak dia gelak. Mata tak nampak rabun dekat. Saya tanya, apa kes dia? Dia masuk apa kena tahan ni? Dia kata, Ustaz, kes rogo cucu. Rogo cucu kena penjara berapa? 15 tahun. Masuk dalam penjara, kesabit kesalahan, kena penjara 15 tahun, rogo cucu. Rabun dekat. Saya pun tanya pada wadah tu, macam mana dia rabun dekat, duduk depan saya pun tak nampak doa, tak nampak tiba-tiba main doa rabun. Dia tak, Ustaz, dia bukan kira main rogo ni, dia pegang rabun dapat kira jadi. Walaupun mata tak nampak. Ni dah. Bawa mai bila Nabi sebut, dengar macam tu Nabi suruh, wahai Ali, tolong pergi tengok, kamu ambil pengakuan dia. Kalau betul dia mengaku tadi ni, pergi pasal apa? Pasal tadi ni dia minta untuk diadili, bukan nak gelut, nak jatuh hukum. Tapi sebab tadi ni dia minta untuk jatuh hukum, minta wakil. Sayyidina Ali pi tanya sungguh. Memang dia mengaku, dia ulang 3 kali pengakuan dia, bukan atas paksaan, bukan atas desakan daripada siapa, tapi dia mengaku sendiri. Bila dia mengaku 3 kali betul-betul atas pengakuan dia tanpa paksaan, maka sabit hukum tak dalam Islam? Ya, sabit hukum. Sayyidina Ali pun pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, lelaki ini telah mengaku begini-begini, dia ulang kepada aku sebanyak 3 kali atas pengakuan dia tadi ni, dan dia minta untuk Rasulullah jatuhkan hukum terhadapnya. Nabi jatuh hukum tak? Ya, Nabi jatuh hukum. Oleh kerana dalam keadaan dia uzur teruk tadi, jatuh hukum tak? Oleh kerana dia ni tak menikah lagi, maka sabit kesalahan jatuh hukum. Hukum dia apa? Sebat 100 kali sebat. Maka oleh kerana dia uzur sangat tadi ni, sebat itu ialah sebagai hukuman terhadap orang yang bersalah.
bersalah, sabit kesalahan pasal dia berzina, dia tidak berkahwin, maka Nabi perintahkan para sahabat, tolong pergi cari ranting-ranting kayu, ambil ranting-ranting kayu, kira bagi cukup 100, pergi rembas sedah kat belakang dah. Sekali yang rembas, pasal apa? Sekali yang rembas 100 kali ranting kayu yang ada, pasal dalam keadaan dia uzur. Teruk sangat dah sakit ni. Kalau rembas, kalau 10 kali 100 kali duk rembas sekali, kira sampai 100 kali, takut mati dengan sebab tu. Sedangkan hukuman sebab tadi bukan untuk mematikan. Tapi kalaulah orang tua atas saat ni hadus sakit teruk tadi ni, dia ni pernah berkahwin, tiba-tiba dia berzina, hukum dia apa? Rejam sampai mati. Maka waktu tu ambil dia hang uzuk macam mana sekalipun, mai tadi pekat rejam bagi mati. Pasal apa? Matlamat hukuman itu adalah mati. Kena faham itu. Itu beza dah. Maka isu macam inilah tadi ni, apabila saat jatuh hukum tadi ni oleh kerana dia dalam keadaan begitu, oleh kerana dalam keadaan dia tengah mengandung ataupun dalam keadaan dia tengah dalam haid tadi ni, dalam nifas tadi ni dan tempoh pantang, maka sabit hukum tadi ni ialah jatuh hukum pada dia. Cuma nak jatuh hukum dalam keadaan dia tengah mengandung tak boleh, pasal ada anak yang dikandung. Dia nak pukul dia ketika saat dalam nifas tak boleh. Pasal apa? Dalam tempoh nifas tersebut dia ada anak. Anak itu perlu disusukan. Sebab tu Ustaz tak jatuh hukum. Ustaz dalam keadaan nifas tu kan dia tak larang Ustaz. Kalau kita rajam sampai mati kan matlamat dia mati, bolehlah kita rajam. Ya betul, boleh rajam. Tapi oleh kerana dia bila dia beranak tadi ni, dia ada anak. Anak itu perlu dijaga. Sebab sabit dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, berkenaan dengan Allah perintahkan untuk apa? Untuk menyusu selama 2 tahun. Haulaini kamilain. Kan disebut apa menyusu 2 tahun, selama 2 tahun. Maka sabit dengan ayat tersebut, maka hukum tadi ni tangguh pada dia dengan sebab tak boleh menyusu, kena menyusu. Ini disebutkan. Maka antaranya disebutkan dalam hadis berkenaan dengan dalil ditangguhkan hukuman terhadap perempuan yang sedang hamil ataupun dalam tempoh nifas, iaitu dalam tempoh berpantang tadi ni, iaitu berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Imran bin Hasin radhiyallahu anhu, bahawasanya seorang perempuan dari suku Juhainah yang dikenali namanya Ghamidiyah, perempuan tu nama Ghamidiyah, daripada suku Juhainah, telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perempuan itu sedang hamil kerana berzina. Lalu berkata, dia kata pada Nabi, ya Nabi Allah, asabtu hadda. Wahai ya Nabi Allah, telah sampai kepadaku hukuman hudud. Laksanakanlah hukuman hudud ke atasku. Aku telah melakukan kesalahan yang mewajibkan aku dikenakan hukuman hudud. Maka laksanakanlah hukuman hudud ke atasku. Dalam riwayat hadis ini, para muhaddisin meriwayatkan bahawasanya tu kali pertama dia datang, ya Rasulullah, aku telah melakukan kesalahan, bagian-bagian telah berzina. Hasilnya ni anak yang sedang bergerak dalam perutku ni lah hasil daripada zina tersebut. Dia mengaku kali pertama Nabi. Bila dia mengaku kali pertama ke Nabi, Nabi terus jatuh hukum. Tak, Nabi suruh balik. Nabi kata pergi balik. Dia dengar Nabi kata macam tu, oleh kerana dia perempuan, dia balik. Dia balik ke rumah, esok dia main pula. Dia main pula, ungkapan ataupun ucapan pengakuan dia sama sebagaimana ungkapan dia semalam. Dia sebut, ya Rasulullah, asabatu haddan, jatuhkanlah hukuman hudud ke atasku. Dia ulang kali kedua. Kali kedua dia kata pada Nabi begitu, Nabi suruh dia balik. Balik juga. Balik. Esok pula dia main pula. Kali ketiga dia main, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, asabatu haddan, jatuhkan hukuman hudud ke atasku. Bila dengar kali ketiga, Nabi kata pergi, ambil tu. Kali ketiga Nabi kata macam tu, dia kata balik pada Nabi, ya Rasulullah, adakah engkau nak melakukan sebagaimana engkau telah melakukan hal yang sama kepada Ma'is bin Malik al-Aslami?
Kita sebut kisah yang lepas pada tuan-tuan, Ma'iz bin Malik Al-Aslami ketika dia mengaku di hadapan Nabi, duduk depan Nabi, "Ya Rasulullah, aku telah berzina." Nabi kalih ke lain. Dia pusing mai depan Nabi, "Ya Rasulullah, aku telah berzina, jatuhkan hukum kepadaku." Nabi kalih ke lain, 3 kali. Dia mengaku di hadapan Nabi, maka Nabi tanya pada, "Adakah kamu gila?" Nabi tanya. Ni perempuan tadi ni, dia tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah kamu nak buat sebagaimana berlaku kepada Ma'iz bin Malik Al-Aslami yang ketika aku mengaku, kamu tak mau terima?" Tengok ni. Dia mengaku tadi, dia mengaku kata dia telah berzina. "Ya Rasulullah, aku telah berzina, jatuhkan hukum kepadaku. Bukti aku telah berzina. Ni anak yang dalam perut aku tengah duk bergerak ni. Hasil daripada aku telah berzina." Bila dia kata, dia perli Nabi macam tu, Nabi jawab balik, "Tak, bukan aku tak mau jatuh hukum kepadamu. Aku suruh kamu balik pasal kamu kena balik dulu untuk melahirkan sampai anak itu dilahirkan, baru datang bertemu denganku." Itu maksud dia. Baik, saya baca maksud dia. Maka lalu Nabi SAW memanggil walinya dan bersabda. Baik, kemudian baginda Nabi SAW panggil wali dia. Panggil ni orang tua dia. Panggil mai sini. Nabi memberi wasiat dan pesan kepada wali dia. Apa dia? Ahsin ilaiha. Jagalah dia baik-baik. Jangan dimaki, dicaci maki dan dicela. Baik, apa dia? Fa'iza wada'at fa'tini. Apabila dia telah melahirkan anaknya, maka bawalah dia kembali kepadaku. Baik. Dalam hadis ini, pengajaran pertama kita ambil apa dia? Saat ketika orang tu dah mengaku berzina, dia telah mengaku buat kesalahan, Nabi pesan kepada ahli waris dia. Apa dia? Jangan duk cela, caci maki dia. Maksud dia, jangan duk inayah kat dia. Baik, persoalan, Ustaz, dia buat salah Ustaz, kenapa tak boleh nak kata, tak boleh nak dera dia, tak marah dia? Pasal apa? Pasal dia berani mengaku di hadapan Nabi untuk dijatuhkan hukum Islam. Ni sebab dah. Sebab maksud dia apa tadi ni? Kalau orang berani mengaku untuk sabit kesalahan tanpa ada paksaan, tanpa ada saksi, tiba-tiba dia berani mengaku, maksud dia apa? Dia telah betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Maka sebab tu Nabi pesan kepada waris dia tadi ni, jangan kamu mencela, mencaci maki dia, jangan kamu menghina dia ataupun seksa dia, dan biar dia balik, jaga dia elok sampai dah lah dia beranak, barulah bawa mai. Kata Nabi SAW. Baik, maka fa'ala fa'amraha biha. Baik, maka setelah itu, setelah perempuan itu tadi ni balik, lepas tu dia beranak apa semua, maka diperintahkan Rasulullah SAW itu dilaksanakan oleh walinya, iaitu wali perempuan tadi, sehingga selesai perempuan itu melahirkan anaknya. Maka perempuan itu datang bertemu dengan baginda Nabi SAW. Baik, dalam satu riwayat, bukan wali dia bawa, dia sendiri yang main. Lepas dia beranak apa semua selesai, dia main dengan mengendong, pegang, dukung anak kecil tadi ni, main jumpa Nabi. "Ya Rasulullah, aku minta untuk dijatuhkan hukuman had hudud kepadaku. Ni hasil anak yang telah aku lahirkan daripada zina tersebut." Bila mai bawa depan baginda Nabi SAW, tunjuk anak tersebut, bukti kata dia telah berzina, maka baginda Nabi SAW menyuruh supaya menutupkan kainnya, kain perempuan itu di badannya. Kemudian Nabi menyuruh, okey baik. Dalam riwayat ini tidak disebutkan secara perinci berkenaan dengan kes dia. Apa dia tuan-tuan? Ketika saat dia mai bawa anak kecil tu, Nabi jatuh hukum lagi? Tak, Nabi kata, bawalah anak itu kembali dan susulah anak ini sehingga umur 2 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan sampai dia bercerai susu. Tempoh dia 2 tahun. Sabit dengan ayat Allah SWT, antaranya dalam surah Al-Baqarah. Kan?
dalam tempoh 2 tahun, ataupun juga dalam riwayat dalam Al-Quran dalam surah Luqman ayat yang terakhir diperintahkan untuk menyusu anak tersebut. Kalau kita tengok dalam surah Ar-Ra'd juga disebutkan tempoh untuk menyusu anak tu ialah 30 bulan. Dalam surah Ar-Ra'd, Hamim Ar-Ra'd disebutkan 30 bulan. 30 bulan lama mana? 2 tahun setengah. Tu tempoh dah. Baik, habis dah pergi memang tempoh balik. Lepas tempoh 2 tahun setengah tersebut, 2 tahun tersebut, cukup 2 tahun, anak tu disusu, dia datang sekali lagi dengan membawa anak tersebut. Bawa anak tersebut, dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Yang dulu ni telah mengaku, ni anak yang telah aku lahirkan daripada hasil zina tersebut, dan anak itu sedang memakan roti. Maksud dia apa? Dah lepas susu. Baik, maksud dia apa tadi ni? Ni dia mai tu bawa budak tersebut, anak kecil tersebut, dengan pegang roti tengah duk makan tu, nak bagi ya Rasulullah, ni anak ni, budak ni dah boleh makan dah. Dah boleh makan dah. Barulah Nabi jatuh hukum. Dalam riwayat tersebut dikatakan apa? Tidak ada seseorang pun yang diperintahkan oleh Nabi untuk memberi nasihat ataupun memanggil wanita tersebut untuk datang mengaku sekali lagi di hadapan Nabi untuk dijatuhkan hukum. Tanpa ada sebarang pengawalan, tanpa sebarang ada tuntutan untuk dia buat pengakuan kali seterusnya. Maksudnya apa? Dalam Islam, apabila perempuan tadi dia mengaku hak kali pertama, Nabi suruh balik. Pasal apa? Tunggu sampai lepas beranak. Katalah dia mengandung tadi dah 4 bulan, tunggu lama mana? Tunggu lagi 5 bulan sampai beranak. Lepas 5 bulan, mai, ya Rasulullah, aku telah berzina, bawa anak ni. Nabi suruh balik 2 tahun pula, baru mai pula. Agak-agak dalam tempoh tu, kalau orang yang tak kuat iman, bukan dia betul-betul untuk bertaubat kepada Allah, agak-agak lepas datang dia ingat dia. Dia dah Nabi pun lupa kot, 2 tahun bidah. Dia tak mai. Pasal apa tak mai? Dia pun lupa, dia tak dulu ni pasal kes duk mengandung orang nampak. Lah ni dah beranak dah, anak pun dah besar, siapa pun dah lupa bila 2 tahun dah. Pakai tak mai dah. Tapi yang kata perempuan ni tadi ni, dia datang jumpa Nabi pasal dia nak jatuh hukum. Dia minta Nabi jatuh hukum. Asabatu haddan, jatuhkan hukum kataku, kerana dia betul-betul bertaubat tanpa ada pasangan dia mai juga. Bila dia datang juga, barulah baginda Nabi SAW minta para sahabat untuk diselimutkan ataupun ditutupkan tubuhnya. Maksudnya pakai satu pakaian, untuk pakaian yang dipakai itu pakai, dan dalam riwayat disebutkan ialah Nabi perintahkan dia untuk ditanam. Wanita mengaku tadi ni, lepas anak tu pun dah besar, ada wali dia untuk jaga, tanam. Tanam kat mana? Tanam paras dada. Tanam sampai paras dada. Waktu itulah Nabi perintahkan untuk para sahabat semua untuk merejam. Ambil batu rejam. Orang yang pertama sekali yang merejam wanita tersebut ialah datangnya, siapa dia? Khalid ibn Walid. Siapa dia Khalid bin Walid, tuan-tuan? Khalid bin Walid yang digelar sebagai Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, panglima perang. Apa Khalid buat? Khalid orang yang pertama, kalau pedang yang dia pegang, kalau panah yang dia pegang, ni yang kata hebat Khalid. Khalid ni ketika dia naik kuda dalam keadaan pacu dengan laju, dia pegang panah, kalau dia panah tepat kena pada sasaran. Dalam riwayat hebatnya Khalid, kalau dia pegang panah, tengah duk bawa pergi perang, bawa berapa jumlah anak panah, kalau dia bawa 100, 99% tepat pada sasaran. Dalam riwayat yang kata apa? Dia bawa 100 tu semua kena pada sasaran, tak pernah miss satu pun. Tu ketika tengah mengununggang kuda dengan laju sambil duk perang, ambil anak panah tetap tepat kena pada sasaran. Tiba-tiba tak tunggang kuda, ambil batu duduk sini, kawan duduk satu, baling, kena tak kena? Allahu Akbar. Ini yang kata Khalid bin Walid. Orang yang pertama baling ialah Khalid bin Walid. Apa Khalid bin Walid buat? Dia pegang batu, baling.
Ketika saat dia baling tepat kena bahagian kepala sehingga percik darah daripada wanita tersebut kena muka dia. Dalam riwayat Imam Muslim sebutkan apa? Kena muka dia. Ketika baling-baling kena muka dia, terpercik kena muka dia, dia mencaci wanita tersebut. Dia kata celaka hang ni duk berzina mai mengaku di hadapan Nabi, dia kata. Bila Khalid Ibn Walid kata begitu kepada wanita tersebut sambil kena meracik kat muka dia tadi ni, Nabi SAW menegur Khalid Ibn Walid. Mahlan ya Khalid, kata Nabi. Mahlan ya Khalid. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata, wahai Khalid, sabar, jangan duk kata kat dia, jangan duk caci maki dia. Ni berdasarkan hadis ni. Apa dia? Laqad tabat taubatan. Sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya. Wanita tadi ni, saat dia dah mengaku di hadapan Nabi, dah bagi tempoh selama 2 tahun lebih, dia pun tetap mai mengaku, tunjuk bukti depan Nabi untuk jatuh hukum juga. Nabi perintahkan untuk rajam dia. Bila rajam, tiba-tiba ada sahabat caci maki dia. Nabi kata jangan duk caci maki dia Khalid, kerana dia lau tabat taubatan, kalaulah sesungguhnya taubatnya ini diterima di sisi Allah, lau qusimat baina sab'ina min ahlil jannah. Ni taubat wanita yang berzina tadi ni, oleh kerana dalam tempoh 2 tahun setengah tadi ni tak ada siapa pun nasihat dia, tak ada siapa pun mai jumpa dia bagi tahu kerana hang mai jumpa Nabi pasal hari tu hang dah mengaku kata berzina. Tak ada siapa pun suruh, dia sendiri yang mai. Sesungguhnya Allah telah menerima, dan taubatnya itu jika dibahagikan, lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah, kalau dibahagikan taubatnya itu kepada 70 orang penduduk Madinah, kata baginda Nabi, lawasi'athum, maka cukup untuk dibahagikan kepada 70 orang penduduk Madinah. Maksudnya apa? Taubat dia Allah terima, dan taubatnya itu lebih tinggi daripada taubat 70 orang penduduk Madinah. Allahu Akbar. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, nak disebutkan apa? Orang yang bersungguh-sungguh nak minta Allah jatuh hukum terhadapnya berdasarkan hukum Allah, itu lebih baik. Kenapa? Sebab dia berani mengaku dan menerima hukuman daripada Allah. Kenapa begitu? Pasal dia takut azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu disebut, fahal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillah. Maka kata baginda Nabi SAW tadi ni, dengan sebab wanita tadi, adakah ada orang yang lebih tinggi darjatnya dengan bertaubat kepada Allah daripada seorang perempuan ini? Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, apa yang kita nak sebutkan berdasarkan hadis ini, iaitu baginda Nabi SAW akan menjatuhkan hukuman, iaitu melaksanakan hukuman terhadap si pesalah apabila selesai tempoh yang dapat ditegah berdasarkan hukum Islam. Apa dia? Iaitu hukum hudud ini dapat ditunda, iaitu mesti ditunda ataupun ditangguhkan dengan beberapa alasan. Antara yang pertama, apabila perempuan itu hamil, kena tunggu sampai beranak. Bila tunggu sampai beranak, tengok-tengok, oh dalam tempoh pantang tersebut tak juga ditangguhkan sampailah perempuan itu habis tempoh pantang. Dalam tempoh pantang tersebut boleh jatuh hukum lagi, pun lepas tempoh pantang pun tak boleh jatuh hukum sampai anak yang dilahirkan itu cukup susu selama 2 tahun. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalaulah seorang perempuan itu mengandung, dalam tempoh mengandung boleh jatuh hukum tak? Tak boleh jatuh hukum. Okey, selesai. 9 bulan, 10 hari selesai. Tiba-tiba dia beranak. Bila dia beranak tersebut dalam tempoh nifas. Berapa dalam tempoh nifas? Kebiasaannya kita letaklah 40 hari. Ataupun dalam mazhab Syafi'i maksimalnya ialah 60 hari. Ambil 60 hari, 2 bulan. Dalam tempoh 2 bulan dia beranak tadi ni, tempoh nifas tu boleh jatuh hukum tak? Tak boleh jatuh hukum. Baik, kalaulah dalam tempoh 2 bulan tersebut dia beranak tu anak dia mati, boleh jatuh hukum tak pada dia? Tak boleh jatuh hukum. Sampai bila? Sampai habis tempoh nifas dia. Kita ambil maksimal dia 60 hari. Lepas 60 hari boleh jatuh hukum tak pada dia? Sebab anak dia tadi yang beranak tadi dah mati.
Ya, boleh jatuh hukum pasal tempoh nifas dah habis. Tapi kalau anak yang dilahirkan tadi hidup dalam tempoh nifas, lepas tempoh nifas boleh jatuh hukum pada dia? Tak boleh jatuh hukum. Tunggu sampai bila? Sampai tempoh 2 tahun. Kenapa tempoh 2 tahun, Ustaz? Pasal tempoh 2 tahun tu untuk bagi anak yang dilahirkan itu dapat hak dia, iaitu susu daripada mak dia sendiri. Selama tempoh 2 tahun. Ustaz, kalau anak mak dia tadi ni, haknya mak hak zina tadi ni, tak mau menyusu, Ustaz, adakah boleh jatuh hukum? Islam akan paksa dia untuk menyusu anak tersebut. Pasal hak anak tu terhadap mak dia ada. Dia kena tanggungjawab kan. Kalau dia tak mau susu, Ustaz, boleh tak? Dia nak bagi upah? Boleh dia nak bagi upah. Tapi tempoh tersebut masih tempoh dalam anak itu membesar. Lepas 2 tahun baru boleh. Ini maksud dia. Maka berdasarkan hadis tadi ini, nak disebutkan ialah tempoh yang lama terhadap perempuan yang melakukan zina tadi untuk dijatuhkan hukuman. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata dalam ucapannya, yang maksudnya sesungguhnya hamba perempuan itu dari Rasulullah SAW telah berzina. Lalu baginda menyuruh aku menyembah perempuan itu. Kebetulan perempuan itu tadi dalam darah nifas. Maka aku takut jika aku sebab perempuan itu, aku membunuhnya. Lalu aku memberitahu hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Sayyidina Ali, ahsanta, benar olehmu wahai Ali, kamu tak jatuh hukum kepada dia, iaitu sebat sebanyak 100 kali sebat, kerana dia dalam tempoh nifas. Ni satu. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim dan juga Abu Daud, tentang penangguhan terhadap perempuan yang dalam tempoh nifas tadi ni. Baik. Ustaz, kalau perempuan itu belum berkahwin, dia sabit kesalahan, bukti dia mengaku di hadapan Nabi sebanyak 3 kali. Mengaku di hadapan qadi dalam hakim sebanyak 3 kali. Tunggu sampai dia beranak. Lepas dia beranak, tempoh nifas 60 hari. Lepas tempoh nifas tersebut, boleh jatuh hukum tak, Ustaz? Ya, boleh jatuh hukum. Nak tunggu anak tu besar 2 tahun ke, Ustaz? Tak payah. Sebab apa? Matlamat hukuman itu ialah sebab. Bukan matlamat itu ialah mati dengan rejang. Bila sebab boleh mati dah, Ustaz? Tak boleh mati. Pasal apa? Sebab dalam Islam tak sama sebab dalam sivil. Sebab syariah tak sama sebab dalam sivil. Kita sebut yang lepas apa dia? Sebab dalam syariah disebab dalam keadaan tangan tak diikat, dipukul di merata tempat di bahagian belakang, bukan pada satu tempat sahaja, dalam keadaan berpakaian. Kalau musim sejuk, boleh pakai pakaian yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu nipis. Maksudnya bila dipukul, rasa kesan pada tubuh. Itu Islam. Hukum sivil macam mana kalau sebab dalam keadaan kawan tu tak berpakaian, hanya dipukul pada satu tempat. Dia duduk ikat tangan duduk tu, apa pun tak boleh buat. Lepas tu, pegang kepala seorang duduk tu, lepas tu pukul. Bukan kata apa 100 kali, 3 kali pukul pun dah pecah darah dah. Hak ni 100 kali pukul tu pun hanya lekat kesan tanpa mengeluarkan darah lagi. Kenapa, Ustaz? Tak keluar darah? Pasal dipukul bukan hanya satu tempat, tapi di merata tempat pada tubuh. Kalau pukul satu tempat boleh dah, Ustaz? Dah, Islam suruh pukul di seluruh tubuh, iaitu di bahagian belakang. Kalau pukul di kepala boleh tak? Tak boleh ni, di antara bahu sampai ke pinggang, itulah kawasan dia. Maka pukul macam tu. Tu keadaan dah beza dah. Tu, maka sebab itulah kata Sayyidina Ali, aku menghalang diriku daripada pukul ketika dalam keadaan nifas kerana takut membunuhnya, takut mati. Kenapa takut mati? Orang dalam lepas bersalin dan keadaan dia masih lagi lemah. Kan? Bila dia lemah takut pukul-pukul mati lagi, takut jadi salah kan tu. Sebab matlamat hukuman sebat kepada si pesalah ialah untuk merasai sakit dengan sebab. Bukan matlamat dia untuk mati. Baik, 3. Penangguhan hukuman hudud rejam ke atas penzina-penzina yang hamil sehingga ia melahirkan anak
dan perempuan-perempuan yang nifas, sehingga kering darah nifasnya adalah untuk menjaga anak yang dalam kandungan dan diri perempuan itu sendiri supaya kedua-duanya tidak binasa dengan sebab rejam di masa hamil. Ni dia punya matlamat dah. Dan kesakitan beranak dan juga kesakitan semasa nifas. Hal ini telah disebutkan dalam kitab Fiqh ala Mazahibul Arba'ah, kitab Fiqh 4 mazhab, iaitu jilid yang kelima, muka surat 63. Baik hadirin muslimin dan muslimat sekalian. 4. Penzina-penzina yang dalam tempoh masa menyusu hendaklah juga ditangguhkan hukuman hudud rejam ke atas penzina tadi ni, sehingga anak itu berhenti daripada menyusu supaya tidak menyakitkan kepada anaknya itu tadi. Maksud apa? Kalau duk tengah menyusu, baru dalam lepas pantang tersebut tiba-tiba duk rejam dia sampai mati, anak tersebut tak boleh nak dapat susu. Sebabnya tempoh nak menyusu 2 tahun, tengok-tengok terus berjam, tak boleh. Baik, kita keluar pada sikit tuan-tuan. Ustaz, kalaulah laksanakan hukuman Islam, tiba-tiba orang yang melakukan kesalahan tersebut, sabit kesalahan tu lelaki. Baik, dia ni ada sakit jantung. Berapa kali ya Ustaz? Siap kena seruk. Sakit jantung. Sabit kesalahan dia berzina. Baik, sabit kesalahan dia berzina, iaitu sebab 100 kali sebatan. Boleh tak itu sebab dah? Boleh tak itu sebab dah? Boleh. Boleh itu sebab dah. Pasal apa boleh? Pasal matlamat tadi ialah untuk sakit. Ustaz, dia ni kan sakit jantung, takut lagi sebab mati. Boleh tak? Boleh. Tapi cara hukumannya berbeza mengikut daripada kebijaksanaan hakim. Macam kita sebut tadi ni, mungkin 100 kali dibalas saja ataupun 3 kali pasal sakit jantung tadi ni. Ustaz, kalau orang tu tadi ni dia ada kencing manis, kaki kena potong. Dia berzina, kaki dah dua-dua kena potong. Dia berzina dengan seorang perempuan dan dia telah berkahwin. Dia ada sakit jantung pula. Maka waktu tu macam mana Ustaz? Nak tangguh hukum ke nak jatuh hukum pada dia? Tengok matlamat hukuman. Sabit kesalahan, matlamat hukuman kerana dia telah berzina, dia telah berkahwin, hukum apa matlamat hukuman apa dia? Mati. Maka hendaklah rejam. Ni Ustaz, dia sakit ni, tengok duduk tengah nazak ni. Tak apa. Duduk tu, pekat rejam. Bagi mati terus. Pasal apa tadi ni? Sebab matlamat hukuman terhadap si pesalah adalah mati. Ustaz, baru dah seorang yang baling. Kami duduk tunggu dah nak tarang melok nak bagi ni. Tengok baru seorang baling. Tengok kena-kena mati terus. Satu tu pun dikira jatuh hukum. Maksud apa? Apabila dijatuhkan hukuman itu kepada dia berdasarkan hukum Allah, maka walaupun sekali kena mati, maka hukuman tersebut dia terlepas hukuman di akhirat. Sebab hukum itu telah terlaksana di dunia. Ada Ustaz orang yang kena sebat 100 kali sebatan tak sampai 100 pensan. Ada tak? Ada. Baik, dalam Islam macam mana kalau tengah sebat tak sampai 100 kali sebat pensan? Pensan tu pakai sebabnya bukan sebab sakit kena sebat, tapi pasal gerunnya dia kepada hukum Allah. Ni, hak jadi kes ni. Ada tak kes? Tuan-tuan, ada. Kes kena sebat 100 kali sebat, tengah duduk sebat pensan. Baik, kalau tengah sebat dia pensan, Islam terus pukul cukup bagi 100 ke berhenti? Dalam Islam hukum dia adalah berhenti. Pasal apa berhenti? Pasal bila dia pensan tadi ni, dia tidak merasai sakit, berhenti. Pukul baru 50 pensan, berhenti. Berhenti bila? Berhenti sampai dia jaga, sambung balik. Pasal apa sambung balik? Pasal nak bagi cukup 100 kalau kena sebab 100. Kalau lah tadi ni dia sedang nak sambung balik. Pasal apa? Nak bagi rasa dia sakit. Bila dia sedang, baru sambung balik. Cukup sambungan dah. Ni keadaan dah.
Tu nak beza hukum dalam Islam dan juga dalam sivil. Maka apa yang kita nak sibukkan dalam hal ini tuan-tuan, iaitu berkenaan dengan 3 hadis ini ataupun 2 hadis ini nak menyebutkan kepada kita Islam memberi satu jalan untuk menjatuhkan hukum terhadap si pesalah, iaitu bertaubat kepada Allah. Ni tempoh hadut tunggu tadi ni. Pasal apa? Islam bagi jalan untuk bertaubat. Taubat tu macam mana? Sama ada taubat dah tu memang dia tak mai dah. Boleh tak? Boleh, Islam terima. Ataupun taubat dia mai mengaku juga untuk jatuh hukum Islam. Tapi mana yang lebih untung? Yang kedua. Kenapa yang kedua lebih untung? Sebab apabila orang yang tadi ni, bila tempoh dia mai dia mengaku, tiba-tiba tak jatuh hukum lagi, tangguh sampai dia beranak, sampai dia menyusu habis tadi ni, tiba-tiba dia bertaubat kepada Allah, dia mai pula, dia tak mai, maka dia terlepas hukum di dunia. Tapi di akhirat kena tak? Akhirat tetap kena. Pasal hukuman itu ialah hukuman yang telah Allah tentukan. Tapi kalau kata tadi ni lepas 2 tahun tadi pun dia mai juga untuk jatuh hukum, dia terlepas di dunia dan juga terlepas di akhirat. Itu untung dah. Maka Islam bagi jalan tadi ni untuk sama ada kalau contoh dia tak mai pun, Islam tak pergi cari. Islam tak suruh. Mana ada wahai para sahabat, pergi cari wanita hanya mengaku tu dulu. Bawa mai sini. Pasal itu dia dah mengaku. Tak. Itu Islam. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, berbeza dengan hukuman yang ada dalam dunia sekarang ni, yang cerita manusia. Macam mana? Bila dah buat mengaku, sabit kesalahan ataupun dalam tempoh tu kan, dia hantar surat. Dari seminggu, mahkamah hantar surat. Pada tarikh sekian-sekian, tuan dikendaki datang ke mahkamah untuk membaca keputusan. Hantar surat. Kalau tak mai, polis pergi ambil ke rumah. Itu dah dah. Ini beza dah. Hukuman Islam dan juga hukuman sivil. Baik, yang kedua, hikmah daripada hal ni. Apa dia tuan-tuan? Islam mengajak kepada kita agar segera bertaubat. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah disebut apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka hendaklah segera kamu bertaubat kepada Allah, iaitu memohon ampun kepada Allah. Saat kita buat salah sesuatu, maka segera bertaubat. Ni Islam ajak pada kita. Siapa orang berislam, orang yang beriman, saat dia buat salah, apapun kesalahan dia, sama ada orang tahu ke tidak, maka segeralah bertaubat kepada Allah, kerana itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hak orang tahu tak tahu tu nombor 2. Tak tanya dulu. Kita dulu bertaubat kepada Allah. Dalam masyarakat kita macam mana? Allahu Akbar. Dah buat salah pun tak mengaku. Dah buat salah pun tak mengaku. Hak teruknya, hak tak bersalah, dibuat alasan, cari alasan bagi salah. Sampailah apa dia jadi? Tilam pun bawa masuk jadi saksi untuk kes. Ini dah contoh dah. Berbeza dengan hukuman Islam. Ni saya sebut dah. 2. Dan yang ketiga kita nak sebutkan hikmah daripada kisah ni apa dia? Iaitu Islam meletakkan satu garis panduan yang amat ketat untuk menjatuhkan hukuman kepada si pesalah. Kalau orang bersalah tadi ni, dia buat macam mana sekalipun, Islam buat jalan syarat punya ketat. Pasal apa? Matlamat hukuman ialah untuk menghindarkan daripada orang lain melakukan kesalahan. Bukan matlamat gelut nak jatuh hukum. Tak. Matlamat hukuman Islam ialah untuk memastikan benda tu tak berlaku lagi. Bila dah tak ada dah jalan melainkan nak jatuh hukum pada dia, waktu itulah bila jatuh hukum semua orang tengok, menyebabkan nakalam minallah, pencegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Ya, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, mudah-mudahan hadis ini menjadi sedikit makluman dan juga pengetahuan kita bersama untuk melihatkan betapa indahnya hukum Islam. Dan yang terakhir, bila laksana hukuman Islam, orang tu akan mendapat 2 kelebihan dan 2 pahala. Orang yang kena hukum pun dapat pahala, orang yang melaksanakan hukum pun dapat pahala. Pahala macam mana Ustaz? Orang yang kena hukum, hak yang kena rajam tadi ni, ketika saat orang yang ambil batu pi rajam dia baling, kena pada dia, setiap balingan rejam tersebut kena pada dia, dikira pahala. Kenapa dikira pahala? Pasal dia ikut hukum Allah.
Dia ikut hukum Allah. Orang yang baling batu pun dapat pahala. Pasal apa? Melaksanakan hukum Allah. Agak-agak kalau nak dapat pahala, nak pegang batu seketul ke nak pegang banyak? Pegang banyak, pasal nak pahala lebih. Pegang baling. Baling. Nak dapat pahala. Orang yang baling pun dapat pahala, orang yang kena baling pun dapat pahala. Bila sama-sama dapat pahala, dia tu dah dikira taubatnya diterima di sisi Allah pasal mengaku di hadapan hakim untuk sabitkan kesalahan. Ni hikmah rahsia di sebalik hukum Islam yang telah Allah tentukan. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kita berhati dekat tu. Mudah-mudahan apa kita kongsikan sama-sama pada pagi ini menjadi pengajaran dan juga kebaikan bersama. Insya-Allah akan datang tuan-tuan, kita akan masuk sedikit tajuk seterusnya berkenaan dengan hukuman terhadap orang yang melakukan persetubuhan luar tabi'i. Maksudnya liwat. Liwat ini yang macam mana? Iaitu seorang lelaki yang liwat seorang lelaki yang lain, ataupun liwat seorang perempuan yang lain bukan isterinya. Maka tetap dalam Islam dikira sebagai zina. Nama liwat, tapi bila sabit kesalahan, dia buat dengan lelaki pun sama dikira zina. Dia buat dengan perempuan, tapi bukan buat kod depan, buat kod belakang, maka tetap dikira zina. Apa hukumannya? Kita akan bahas pada kuliah kita akan datang insya-Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya buka sebarang dua soalan jika ada sebelum kita tangguhkan kuliah kita pada pagi ini. Tidak ada. Mudah-mudahan apa kita kongsikan sama-sama pada pagi ini menjadi pengajaran dan juga kebaikan kita bersama. Marilah sama-sama kita menghayati dan juga melihat bagaimana indahnya hukum Islam yang telah Allah tentukan berdasarkan Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi SAW sebagai keazaman bagi kita untuk kita melihat hukuman ini dapat dilaksanakan dalam dunia masyarakat kita yang berhidup beragama Islam ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan surah An-Nas. La ilaha illa anta nastaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.